Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, berjumpa lagi dalam kelas matematik. Okey, sepatutnya hari Selasa tapi tangguh ke tunda ke hari ini kan. Ni Rabu minta maaf, sebab semalam saya tak berapa sihat. Hari ini alhamdulillah dah, gagah sikit, dah boleh dah. Boleh teruskan kelas lah. Semalam memang tak larat lah, tak larat. Okey, jadi, semalam pun ada 2 orang yang PM saya tak dapat hadir. Jadi okey, kebetulan jadi macam ramai pula tak dapat hadir kan, okeylah kalau kita tangguhkan hari ini pun. Okey, so hari ini nampak macam 2 orang tu tak dapat hadir juga. Ni yang lain ni, okeylah kan, boleh join sampai 10.30 kan? Okey, so kita sambung bab 3. Kita sambung bab 3. Siapa Ichizan tu? Okey, malam ni minta buka kamera. Jom. Kita buka kamera. Ichizan siapa? Bazil ke? Okey, saya share screen. Sekejap. 3. Okey, kita buat praktis summative 3. Okey, awak semua pun dah buat, dah hantar dah. Cuma yang kalau yang hantar awal hari tu saya dah semak lah. Kalau hantar semalam saya tak sempat nak semak lah. Minta maaf sebab saya tak sihat semalam. Tak larat lah nak semak. Okey, so saya plannya minggu ni nak bincang yang mana soalan yang tak boleh nak buat. So ada soalan yang tak boleh nak buat. Bahagian C, cikgu. Yang C. Okey. Bahagian A, bahagian B tak ada masalah kan? Bahagian A dan bahagian B ada tak yang nak tanya? Sebelum kita terus ke bahagian C. Sekejap ya. Okay, sorry. Memang sikit.
Tak ada bahagian B, bahagian A, bahagian B, tak ada masalah kan? Okey, terus kepada bahagian C teruslah. Okey, terus kepada bahagian C terus. Suara saya sekarang boleh dengar? Boleh. Boleh. Okey, nombor 1A. Soalan dia kata, Kaisara mendeposit 12,000 ke dalam akaun simpanan di Bank P dengan kadar faedah 4% setahun, 4% untuk tempoh 3 tahun. Diberi bahawa faedah dikompaun 6 bulan sekali. Okey, sekejap ya. Saya imbas baliklah tajuk ni dulu. Saya imbas balik berkaitan faedah dengan apa satu lagi? Pasal pelaburan lah kan. Okey. Kalau berkaitan yang simpanan tu, simpanan kita ada simpanan biasa, akaun simpanan kan. Lepas tu kita ada akaun simpanan tetap dan kita ada akaun semasa. 3 tu. Lepas tu kita ada pelaburan kan, pelaburan. Yang untuk pelaburan ni pun ada 3. Saham, amanah saham dengan hartanah. Okey, saham, amanah saham dan hartanah. Okey, untuk simpanan ni dia berkait rapat dengan faedah lah. Dia berkait rapat dengan faedah. Simpanan, apa ni? Kalau simpanan dia ada faedah dia. Kalau awak simpan di bank, kalau awak selalu simpan di bank, bank akan tambah lagi. Bank akan tambah lagi duit yang awak simpan. Contoh macam, dia tak adalah banyak. Okey, dia depend kepada berapa awak simpan saya rasa. Kalau macam saya, duit saya simpan tak adalah banyak sangat kan. So macam, mungkinlah dia masuk dalam setahun sekali, dia masuklah berapa sen, 20 sen, 18 sen, macam tu lah. So dia ada persen lah. Dia persen tu bergantung kepada berapa simpanan kita. Kalau tak silap saya lah, bergantung kepada berapa simpanan kita. Kalau kita simpan sikit, persen dia lagi sikit lah jadi. Contoh 5% daripada RM200. Lagilah sikit kan. Macam tu lah. Kalau kita simpan 10,000, so 5% tu lebih banyak. So dia depend kepada berapa kita simpan. Bank akan bagilah. Bank akan masukkan ke dalam bank awak semua. Kalau awak simpan dalam bank, akan ada faedah lah untuk kita. Okey, untuk pelaburan pula dia berkait rapat dengan keuntungan. Okey, pelaburan ni dia berkait rapat dengan keuntungan. Kita melabur dan kita melabur, kita keluarkan duit. Kita keluarkan duit tapi pada yang sama kita dapat duit. Pada yang sama kita dapat duit, kita tambah duit daripada yang sedia ada. Kalau simpan, okey kita simpan saja tapi adalah faedah dia tambah jugalah. Bila bank bagi maksudnya bertambah jugalah kan. Kalau pelaburan pun dia bertambah juga. Sebab kita simpan, kita melabur jadi dia bertambah juga. So bertambah ni dia kadang-kadang dia bagi dalam bentuk sewa. Kadang-kadang dia bagi dalam bonus. Kadang-kadang dividen. Sewa, bonus, dividen dan satu lagi keuntungan modal. Keuntungan modal. Tak silap saya ada 4 ni lah. Okey, so faedah ni dia ada 2. Faedah mudah dan faedah compound. Okey, faedah mudah dengan faedah compound. Untuk faedah mudah ni, kita guna formula I sama dengan PRT. I sama dengan PRT. I ni untuk interest, maksud faedah lah. I ni faedah, P principal, R kadar, T masa. Okey, I ni faedah tadi kan. Jadi kalau formula ni dia nak tahu faedah ajalah. Kalau nak tahu berapakah nilai simpanan selepas beberapa tahun termasuk faedah,
kita kena tambah. Tambah yang asal kita simpan, tambah dengan faedah. Baru kita dapat nilai yang kita dah simpan selepas beberapa tahun. Okay. Lepas tu untuk faedah compound, kita guna formula MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Betul? N. Ni untuk faedah compound. Okey. Untuk faedah compound, awak jangan tertukar. Okey. Dalam soalan dia insya-Allah tak tertukar lah. Sebab kalau compound dia akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu faedah ni akan dikompaundkan setahun sekali atau 2 tahun sekali. Setiap 6 bulan. Contoh macam itulah dikompaund. Dia akan sebut dikompaundkan beberapa kali. Dia akan sebut perkataan compound. So bila sebut je, bila ada je perkataan compound, kita akan guna faedah compound. Tu je, senang je. Nak beza dia dalam soalan lah kan. Okey, untuk pelaburan ni, kita ada tadi saham, amanah saham, hartanah tadi kan. Okey, so kalau ikutkan memanglah kita kena tahulah saham, kalau saham dia boleh jadi dalam bentuk keuntungan modal dengan bonus. Kalau saham lah, keuntungan modal dengan dividen macam itulah. Kalau amanah saham boleh jadi bonus, dividen dengan keuntungan modal. Kalau hartanah dia boleh jadi sewa, boleh jadi keuntungan modal. Ataupun boleh jadi juga keuntungan dividen. So, tapi tak, okey kalau serasa macam tak perlulah nak hafal yang tu. Just ingat pelaburan ni ada 4 ni. Sewa, bonus, dividen dengan keuntungan modal. Lepas tu, dalam soalan awak cuma kenal pasti je. Dia bagi apa. Soalan tu dia dibagi apa. Contoh dia kata menyewa ke, menyewa kedai ke, menyewa bangunan ke apa kan. So adalah tu, sewa lah kat situ. Lepas tu dia kata dividen lah. Kalau keuntungan modal ni, mungkin soalan tu dia kata, dia boleh kata dia melabur lepas tu dia jual balik. Dia ada perkataan menjual semula. Macam tu lah. So itu adalah keuntungan modal lah tu, menjual semula. Okay. Jadi untuk pelaburan kita akan gunakan formula. Okay, kita akan guna formula ROI sama dengan ROI ni ialah, pernah dengar tak ROI? Cikgu sekolah guna apa? Okey. Kadang-kadang sekolah dia guna nilai pulangan pelaburan. Kadang-kadang dia terus short form ROI. So tak kisah benda yang sama ROI pun boleh, nilai pulangan pelaburan pun boleh. Benda yang sama, okey. So saya guna ROI sebab pendek. Benda yang samalah. ROI ni kalau kita nak cari ROI iaitu nilai pulangan pelaburan, kita perlu tahu jumlah pulangan, okey, jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan asal. Nilai pelaburan asal darab dengan 100%. Yang ni. Jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan asal darab 100%. So, jumlah pulangan ni lah yang kita tahu. Yang kita kena tahu ni, jumlah pulangan berdasarkan soalan lah. Sewa ke, bonus ke, dividen ke, keuntungan modal. Okey, yang tu kita akan kira. Okey, so ini berkaitan pasal faedah dan nilai pulangan pelaburan. Okey, balik kepada soalan bahagian C ya. Ada soalan ke setakat ni? Sebelum kita masuk soalan. Ada cikgu.
Okey. Soalan 1A. Kaisara mendeposit 12,000 ke dalam akaun simpanan di Bank P dengan kadar 4% untuk tempoh 3 tahun. Diberi bahawa faedah dikompaun 6 bulan sekali. Okey. Soalan ni dia dah bagi dah faedah dikompaun. Wajiblah. Okey. Wajiblah kita guna formula faedah compound. Tak perlu nak fikir apa dah. Jangan guna faedah mudah. Tapi kena guna faedah compound yang ni lah. Ni faedah compound. Okey, jadi awak kena tahu MV ni ialah nilai matang. Okey. MV tu ialah nilai matang. P itu ialah prinsipal. Prinsipal ni maksudnya berapa yang kita labur pada asalnya. Okey. 1 tambah R ni kadar dan N tu ialah berapa kali compound. Bilangan compound dalam masa setahun. Okey. So saya tulis dekat sini, MV ni ialah nilai matang. Nilai matang ataupun senang fahamnya dia adalah duit yang ada sekarang selepas berapa tahun. Duit yang ada duit yang terkini lah, duit yang ada terkini, okey. Selepas beberapa tahun tu kiranya. P ni ialah prinsipal. So prinsipal ni ialah duit asal. Nilai wang yang asal, berapa yang kita ada. Okey, R ni ialah kadar, rate. Okey, R tu rate. Kadar berapa persen. Kalau boleh R tu bagi dalam bentuk point, okey, point perpuluhan. N ni ialah bilangan compound, berapa kali dia compound dalam masa setahun. Bilangan compound dalam masa setahun. Okey, so N itu yang samalah dan T ialah masa dalam tahun. Masa dalam tahun. Berapa tahun? Okey, masa dalam tahun, berapa tahun? Okey. So A. MV soalan dia nak nilai matang. So MV lah. Dia nak nilai matang MV, okey. Lepas tu P kita, P tu mendeposit 12,000. Maksudnya dia simpan duit yang asal dia simpan 12,000. Okey, 12,000. Okey, darab dengan 1 tambah R. R tu berapa kadar faedah? 0,04. 0,04 betul. N tu berapa kali dia kena compound setahun? 2. Ya, 2. Sebab dia kata 6 bulan sekali. Okey, 6 bulan sekali. So setahun ada 12 bulan. So 6 bulan, 6 bulan. Jadi 2 lah, 2. Okey, dah kuasa dengan 2. T, dia nak berapa tahun? 3. 3. Okey, teruslah. Tu je lah. Terus dapat jawapan. Okey, so kira yang ni dapat berapa jawapan dia? Cuba kira sebab saya takut awak kira nanti jawapan dia berbeza. Saya takut awak silap masuk dalam kalkulator ke. Kena kira lah. RM13,513. Point 95. So semua dapat jawapan yang sama.
Okey, lagi soalan, kita pergi soalan yang tak boleh nak buat lah. B boleh tak B? Kena explanation. Hari itu saya suruh bahagian A dengan bahagian B je. Boleh try dulu bahagian, kalau tak buat lagi, boleh buat B dulu. Khairul ingin membeli sebuah kereta yang berharga RM84,000. Okey, untuk soalan B, Khairul ingin membeli sebuah kereta yang berharga RM84,000. Okey, kereta tu berharga RM84,000. Nilai yang asal. Okey, dia telah menjelaskan 10% wang pendahuluan
daripada harga kereta. Okey, dia dah jelaskan 10%. Okey, berapa yang dia jelaskan tu? 10% tu berapa? Okey, kena kiralah 10% tu berapa. 10% tu bersamaan 0.01 ataupun 10/100 lah kan. So darab dengan 84,000. So awak dapat dekat sini 8,400. Ini harga yang dia dah bayar. Dia dah jelaskan 10%. So berapa lagi yang dia hutang? Okey, berapa lagi yang harga kereta 84,000. Dia dah bayar 10% iaitu 8,400. So berapa lagi harga kereta tu yang tinggal? Awak kena tolak. 75,600. 70. 5,600. Okey, 75,600 ni harga kereta yang belum dibayar lah kan. So lepas ditolak ni barulah dia pinjam dengan bank. Dengan bank ni dia pinjaman dia ialah I itulah. I itulah pinjaman dia kan. I okey. I itu ialah faedah. So kita kena kira dulu faedah dia. Sini dia tak ada sebut compound kan. So guna faedah mudah je lah. Tak ada sebut compound, guna je faedah mudah. P tu 75600 darab dengan R 0.032. Darab dengan T untuk 9 tahun. Okey, darab je. Dapat dekat sini. Okey, 21,772.80 sen. Ini adalah faedah dia. Ni adalah faedah dia. So kalau dia nak tahu jumlah pinjaman yang perlu dibayar balik, okey, bank lah kan. Bank ni, kalau kita pinjam dengan bank, kita pinjam 75,600, kita bukannya bayar 75,600, tapi dia kena tambah lagi faedah. Tu jumlah pinjaman yang kita perlu bayar balik. Kita pinjam 75,600, lepas tu bank kenakan faedah kita sebanyak 21,772.80 sen. So harga yang kita perlu bayar ialah tambah dua tu. Tambahlah 75,600 tambah dengan 21,772.80 sen. Itulah jawapan yang akhirlah. RM9,732.80 sen. Okey. C boleh C. C1, C2. Ada dua. Try buat C.
Boleh cari. C1. Tak boleh cikgu. Kos purata seunit saham. Okey. Kita cubalah dulu. Soalan C kan, Encik Lim mempunyai wang tunai sebanyak 40,000. Okey, dia ada 40,000 asal. Okey, dia ada asal 40,000. Okey, dia menggunakan 12,000 dan 8,000. 12,000 dan 8,000 untuk membeli saham syarikat P masing-masing dengan harga RM1.20 seunit dan RM1.25 seunit. Kemudian baki dia, okey, baki dia ni berapa? Disimpan selama 1 tahun dalam simpanan tetap dengan kadar faedah tahunan 3.4% di compound bulanan. Okey, maksudnya dekat situ kita kena guna faedah compound, okey. Kita guna faedah compound. Okey, berapa yang dia simpan ni? Baki wang dia disimpan? So nak tahu baki kena tolak lah. Kena tolak 40,000 tolak 12,000 tolak 8,000. Okey, so dapat 20,000 kan? Sini 20,000. Baki yang dia simpan 12,000 dia guna buat beli saham. 8,000 pun beli saham. Dan selebihnya yang tinggal ni 20,000 ni dia simpan dalam bank. Okey, yang ni dia disimpan dalam bank dengan kadar faedah tahunan 3.4% di compound bulanan. So yang ni kita guna faedah compound lah nanti. Okey, kena guna faedah compound. Formula faedah compound. P sama dengan 1 tambah R per N NT. Okey. So yang pertama tu soalan tu berkaitan pasal yang ni dulu. Cari kos purata seunit saham syarikat P yang dimiliki oleh Encik Lim. Okey. So dia nak tahu kos purata seunit. Okey, kos purata seunit maksudnya kita kena tahu dulu. Kita kena tahu dulu 1,200 dengan RM1.20 12,000 yang dilaburkan untuk RM1.20 seunit tu untuk berapa unit? 12,000 RM1.20 seunit ada berapa unit jadi? Kita kena tahu dulu berapa unit. So kena buat apa nak tahu berapa unit tu? RM12,000 yang dia labur untuk RM1.20 seunit. Nak tahu berapa unit? Macam mana? Bahagilah, bahagi. 12,000 bahagi dengan RM1.2. So kita dapat berapa? Dapat berapa unit? Dapat berapa unit? Yang ni pun sama, bahagi. Dapat berapa unit?
10.000. Yang ni 10,000. Okey. Yang sini 6,400. 6,400 unit unit. Okey, unit. So, kita nak tahu kos purata. Kos purata seunit. Kos purata ialah kita kena tahu jumlah yang di spend, jumlah yang dilabur bagi dengan bilangan unit lah. Jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit. Kos purata ialah jumlah pelaburan bahagi dengan bilangan unit. Yang ni. So, jumlah pelaburan tu tambah 2 tu iaitu 20,000. Bahagi dengan bilangan unit kena tambah 2 tu juga. So, 10,000 tambah dengan 6,400. Tambah 2 tu. Okay. So, dapatnya berapa? Satu poin 21. Okey, 1.2195 kan? 1.2195, 12195. Okey, so kita ni duit kan? Ni pasal kos kan, duit kan? Jadi kita perlukan 2 tempat perpuluhan saja. 95 ni tak boleh. 95 tu kita tak nak. Okey, 95 kita tak nak. Tapi sebelum tu, sebelum kita buang dia, kita kena tengok 9 tu, 9 tadi lebih daripada 5. Nombor yang 5 ke atas, kita nombor selepas dia ni, yang 1 ni perlu tambah 1. Perlu tambah 1. Kita nak potong yang ni, sini kena tambah 1. Maksudnya jawapan kita akan jadi 1.22, RM1.22. 1 unit berharga RM1.22. Tu maksud dia. 1 unit berharga RM1.22. So purata lah tu maksudnya. Purata. 10,000 kan dia kata sini. 10,000 harga RM1.2. 10,000 unit. 6,400 unit harga dia RM1.25. So kita campur je terus. 16,400 ni untuk 20,000. So kita dapat RM1.22 purata dia. Okey. Soalan kedua pasal apa? Nilai pulangan pelaburan. Okey, nilai pulangan pelaburan bagi simpanan tetap. Bagi simpanan tetap. Okey, kita dia nak tahu yang ketiga ni je lah kan. Dia nak tahu yang ni sahaja. Dia nak tahu yang ni sahaja. Simpanan tetap sahaja. Yang ni yang dia labur. Okay, kalau tak silap saya lah. Okay, tak apa. Kita kira dulu yang ni. Ni tak ada faedah compound. So, kita kena kira dulu nilai matang dia. Yang dia simpan ialah 20,000. Selepas dia simpan, selepas dicompoundkan, okey, berapa nilai dia?
berapa nilai matang dia, berapa nilai duit yang dia ada selepas dia simpan tu. Okey, so kita kira dekat sini. P sama dengan P 20,000 lah. Saya buat kat bawah. Okay, saya bawa kat sini. MV sama dengan PP 20,000 1 tambah RR. Mana RR berapa tadi? 3.4%, bermaksud 0.034. Okey, 0.034. Kalau tak tahu tanya macam mana dapat ni. N tu dikata di compound bulanan, maksudnya setiap bulan lah. So kalau setahun ada 12 bulan, dia compound setiap bulan. Kiranya setahun 12 kali compound lah. So N tu 12. Tutup kurungan 12 dalam masa setahun. So 12 darab 1 lah. Okay, 12 darab 1. Okay, yang ni kira dulu dapat berapa. Okay, dapat berapa MV? Dua 20,990.70. 20,990.70. Okay. Ni adalah MV nilai matang dia. MV tu kenapa MV tu matured value lah, matured value bahasa Inggeris lah. Okay, so ni adalah nilai matang, nilai yang terkini selepas dia simpan termasuk faedah dia. Okay, termasuk faedah dia. So dia nak tahu hitung nilai pulangan pelaburan. Soalan nak nilai pulangan pelaburan. Okey, nilai pulangan pelaburan ataupun ROI ialah jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan asal darab dengan 100%. Darab dengan 100%. Nak tahu peratus lah. So dekat sini jumlah pulangan kita untuk simpanan tetap je sebab soalan nak simpanan tetap saja untuk yang bank ni saja. So
pulangan dia bermaksud faedah lah. Berapa yang dia bertambah. Berapa yang dia bertambah. Kalau simpanan tu bermaksud pulangan dia ialah faedah. Berapa yang dia bertambah tu. Dia nak tahu berapa yang dia bertambah tu. So maksudnya jumlah pulangan dekat sini ialah I, interest, I, faedah dia. So kalau kita nak tahu faedah, kita mesti ambil nilai yang dia ada duit yang terkini 2069070 sen tolak dengan nilai yang dia simpan awal dulu 20,000. So kita dapat 690.70. So itulah jumlah pulangan kita. Okay, jumlah pulangan kita tu, jumlah keuntungan kita lah tu. Jumlah keuntungan kita bila kita simpan dekat bank 20,000, lepas tu kena compound. Akhirnya lepas tahun dapat 20,690. Dia bertambah, bank bagi. Okay. So jadi jumlah pulangan kita ialah 69070 sen lah. Dengan nilai pelaburan asal iaitu yang kita simpan asalnya 20,000. Okay, darab dengan 100. $3.45. Ya, 3.45%. Itulah. Senang je tajuk ni. Bagi saya senang. Kalau pasal faedah dengan pelaburan ni dia senang. Faedah tu kita ada dua formula je. Kalau compound pun dia akan bagi tahu formula compound. So tak ada masalah. Untuk ROI pula kita ingat jumlah pulangan, ambil formula ni, jumlah pulangan bahagi nilai pelaburan asal darab 100. Lepas tu jumlah pulangan tu yang awak kena tahu dia adalah keuntungan. Ikutlah dia nak kata apa. Kalau simpanan tetap, maksudnya keuntungan tu dalam bentuk faedah. Faedah, dia nak tahu faedah tu berapa. Kalau untuk faedah compound, sini dia nilai matang. So kita kena tolak dengan simpanan asal dia dulu. Kalau formula faedah mudah, I sama dengan PRT tu, I tu memang faedah dah. So terus dia masuk nilai. Okay. So jumlah pulangan tu, itulah. Kalau ada sewa. Kalau ada keuntungan modal, kita kira keuntungan modal. Itulah. Nilai pelaburan asal tu nilai yang disimpan awal. Nilai yang dia awal lah. Nilai yang asal. Okay, untuk nombor 2 ni, pasal kad kredit kan. Okay, kejap. Bab 3 ni sebenarnya dia senang kalau awak dapat cikgu yang betul-betul dia cikgu tu yang kena faham. Sebab tajuk ni dia macam barulah, tajuk ni barulah. Saya dulu tak pernah belajar lah tajuk ni masa sekolah dulu. Dia tak ada dalam silibus kami. Batch awak ni start tahun bila adalah tahun lama, tahun lepas pun belajar juga. Maksudnya adalah dalam yang terkini KSSM tu kan, dah ada tajuk yang pasal kad kredit, simpanan pelaburan. Masa saya dulu tak ada. Saya dulu KBSM tu tak ada lagi. Tak ada pasal tajuk ni. So bila saya baca balik, menarik juga rupanya. Mulanya kalau refer buku teks saja memang tak faham. Tapi bila buat nota apa semua-semua, senang je tajuk ni rupanya. Kena faham sikit je. Okey, untuk baki tunggakan kad kredit
untuk baki tunggakan kad kredit ni, kita ada 3 jenis lah. Kita ada 3 jenis. Okay. Sama ada bayar habis. Yang kedua, kita bayar minimum dulu. Bayar minimum dulu. Bayar sikit dululah kiranya. Dan satu lagi tak bayar langsung lah ni. Tak bayar langsung. Okey, untuk yang bayar habis, maksudnya kita just kira je lah dia bayar berapa, bayar habis tu dan tiada charge lebih lah. Tak ada charge lah. Okey, tiada charge lebih. Dan kalau dia bayar minimum dulu, okey, minimum ni kena tengok juga. Contoh macam soalan tu dia kata Encik Hamid bayar minimum ataupun dia kata bayar minimum dululah, maksudnya bayar pada bulan Januari ke macam mana. So dia akan bayar tu ada dua, sama ada minimum 5% atau RM50. 5% atau RM50. Okey, so kita nak pilih yang mana? 5% ke RM50, dia bergantung pada soalan. Dia bergantung dekat, kalau kita kena kira 5% dia berapa. Kalaulah 5% dia tu RM30, kita ambil 50. Kalau 5% tu kita dapat 100 contoh. So kita terima yang 5% iaitu 100. Maksudnya kita ambil yang tinggi. Kita ambil yang lebih tinggi. Mana yang lebih tinggi tu yang kita ambil. Okay. Lepas tu kalau dibayar minimum tu, baki yang lepas bayaran, lepas tolak bayaran minimum tu, kita akan dikenakan charge lah. Akan dikenakan charge sebanyak yang ni depend kepada soalan. Kadang-kadang 15%, kadang-kadang 18%. Okey, 15% atau 18%. Soalan akan bagi tahulah, jangan risau. Okey, so untuk yang ketiga, kalau dia tak bayar langsung, okey, automatik lah. Dia akan dikenakan charge kewangan. Dikenakan charge kewangan sebanyak 15 dan 18% tu tadi, sama ada 15 atau 18 atau mungkin 16 ke, depend pada soalan lah. 15 hingga 18 lah, saya tulis macam ni lah. Okey, disebabkan dia tak bayar langsung, lepas tu dia dikenakan charge kewangan lagi, lepas tu dia kena lagi satu charge lewat. Dia kena lagi satu charge lewat daripada, okey, charge lewat ni dia kena kira daripada apa ni, hasil tambah baki dia, baki tambah dengan charge. Bukan charge lewat atas baki saja, tapi baki tambah charge lagi. Tambah-tambah lagi lah maksudnya. Tambah-tambahlah charge lewat dia. Charge lewat tu 1% je, tapi 1% tu daripada apa? Daripada baki tambah charge. Charge apa tu? Charge kewangan dia. Charge kewangan. Charge kewangan ni kadang-kadang soalan dia kata charge faedah. Boleh juga, okey. Charge kewangan atau charge faedah tu samalah. Charge kewangan ataupun charge faedah. Lagi satu, atau minimum atau minimum RM10. Minimum RM10. Maksudnya kalau awak kira charge dia tu RM9 lah. So biarlah kita nak RM10 juga. Dia nak RM10 juga. Okay, kita ambil yang mana paling tinggi. Kalau kita kira charge lewat dia RM20, so kita terima yang 20 lah. Kita terima yang 20. So mana yang lebih tinggi tu yang kita terima.
Okey, mana yang lebih tinggi tu kita terima. So nasib lah. So yang tu sebab kita tak elakkan guna kad kredit. Lagipun tak elok kan hutang. Benda tu menyebabkan lagi banyak hutang. Kan awak dah belajar juga kan tajuk ni kan, kesan penggunaan kad kredit. Okey, baik. Ada soalan? Soalan 2A. Kok Wei membeli sebuah televisyen yang berharga 4,800 dengan kad kredit pada bulan Julai. Okey, 4,800 dengan kad kredit pada bulan Julai. Dia lupa buat bayaran balik untuk bulan Julai. Okey, nampak tak? Dia lupa. Maksudnya dia dah tak bayar langsung lah ni kot kan. Diberi bahawa caj kewangan ni dia lupa bayar balik kan. Maksudnya dia tak bayar langsung dah ni. 4,800. Tengok pasal yang saya tulis tadi, kalau tak bayar langsung kena apa? Diberi bahawa caj kewangan yang dikenakan ialah 18% setahun ke atas. Transaksinya untuk 48 hari dan caj bayaran lewat ialah minimum RM10 atau persen daripada baki belum jelas. Okey. Pada bulan Ogos. Okey, so yang ni dia kata dia lupa bayar balik, bermaksud dia kategori dia tak bayar langsung ya. Yang ketiga tak bayar langsung. So kalau tak bayar langsung awak turun bawah dia akan dikenakan caj kewangan. Okey, kalau tengok daripada soalan, caj kewangan dia ialah 18% untuk 48 hari. Okey, caj kewangan tu dia macam caj faedah. Okey, samalah. Caj kewangan ataupun caj faedah. So, untuk caj kewangan ataupun faedah ni, awak ambil formula faedah tadi. Faedah mudah. Okey, ambil formula faedah mudah. Okey, kewangan ni ialah faedah. So, nak tahu faedah dia sama dengan I sama dengan PRT lah. Ambil je ni. Okey, so I kita ialah P 4,800, R 18% 0.18 dan T 48 hari. So tukar kepada tahun. 48 bahagi dengan 365. 1 tahun 365 hari. Kena tukar dulu. Berapa faedah dia, caj faedah dia? 113.62. 113.62. Okey, ni adalah caj faedah dia. Okey. Lepas tu dia akan dikenakan caj lewat 1%. Okey. So 1% ni kita kira 1% daripada baki belum jelas. 1%. 1%, 1/100 ataupun 0.01 darab dengan baki belum jelas 4,800 lah. Sekejap Daripada baki belum jelas. Kalau tak silap saya kena tambah lagi ni. Tambah lagi dengan 113.62. Macam saya kata tadi, baki kena tambah dengan caj faedah dia.
491.36. 49.13 49.14 ni charge lewat, yang ni charge lewat, yang ni charge kewangan, charge faedah. Okey, untuk charge lewat ni kalau kita tengok dekat sini RM49 kan, atau minimum RM10, so maksudnya yang ni paling tinggi, so kita ambil yang ni lah, kita ambil yang ni. Jadi jumlah baki tertunggak, okey, so kita kena tambah semua. 4,800 tambah dengan charge kewangan dia, tambah dengan charge lewat dia. Okey, so dapat semua. Okey, kejap Kalau macam ni Sekejap Kalau selalu saya buat macam ni, charge lewat 1% daripada baki tambah charge kewangan kan. So kalau daripada soalan ni mungkin dia special sikit lah. Sebab dia dah bagi tahu dah 1% daripada baki belum jelas kan. Soalan ni dia dah bagi tahu dah 1% daripada baki belum jelas. So awak tak perlu tambah lah. Tak perlu tambah dengan 113. Tak perlu tambah dengan 113. Hanya darab dengan 4,800 sahaja. Sebab dia kata 1% daripada baki sahaja. So dapat 48. So yang ni awak kena tambah 48 je lah. Jadi baki yang tertunggak, sebabkan dia pinjam kan, so makin banyaklah dia kena bayar kad kredit. RM4961.62. Okay. Okey, seterusnya B. Saleh membuat pinjaman perumahan sebanyak 243,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah 4.4% setahun selama 28 tahun. Diberi ansuran bulanan 1,272 bulanan. Ansuran. Okey. So hitung jumlah faedah yang perlu dibayar oleh Saleh bagi 2 bulan pertama. Faedah kan. Faedah ni ada beritahu compound tak?
Okey, tak ada. Okey, tak ada kan? So, kita kira macam biasa je lah. I sama dengan PRT je lah. Kita kira dulu I. Kita menjulah faedah kerja bayar resalia bagi 2 bulan pertama. I sama dengan 243,000 darab R 0.044 T 28 tahun. Okey. Dua sembilan sembilan 376. Okey, kita dapat 299,376 ni adalah faedah selepas yang dia simpan lah, selepas dia buat pinjaman. Bank bagi jap. Betul. 299,376. Okay, kita try kira dah dulu . Tak tahu betul lagi. Tak tahu betul salah lagi. Tak apa, kita try dulu. I ni kita dapat 299,376 dan untuk angsuran bulanan dia kata 1,272 bulanan kan. Jadi dia kena bayar selama 28 tahun lah. 1,272 selama 28 tahun. Maksudnya 1,272 ni sebulan. Okey, darab dengan 12 bulan untuk 1 tahun. Darab dengan 28. Okey. So darab dengan 28. Dapat berapa yang ni dulu? Dapat 427,392. 427,392. Okey, ini adalah kalau dia bayar angsuran bulanan selama 28 tahun lah kan. So ni amount dia. Jadi ini yang ni pula adalah faedah dia. Lepas tu kalau kita campur dengan yang dia pinjam 243. Okey. 243 kiranya nilai yang dia pinjam.
nilai matang lah, okay? Nilai matang lah kita kata. MV lah. MV sama dengan 299,376 ni kita tambah dengan duit yang dia pinjam, iaitu 243,000. So jadi jumlah dekat sini 542,376. Oh, okey. Yang ni bawah tajuk pinjaman kan? Sorry. Untuk pinjaman, kalau bayaran balik pinjaman ni dia ada dua kan, faedah sama rata atau faedah atas baki. Okey, faedah sama rata dengan faedah atas baki. Untuk faedah sama rata, kadar faedah dia dikira berdasarkan amount asal pinjaman. Okey, amount asal pinjaman mengikut tempoh pinjaman lah. So, cara pengiraan yang tu sama dengan faedah mudah. Tapi kalau kita tengok yang ni, dia macam faedah atas baki lah. Okay, kiranya charge faedah tu, kadar faedah tu dia bergantung kepada baki pinjaman pada bulan sebelumnya. Jadi macam kadar bulanan yang apa macam ni. Sini salah sorry, salah. Ini salah sikit. Okay, sorry. B ni saya ke IV dulu. Kalau ada masa nanti saya akan saya bagi video untuk saya terangkanlah yang B nanti. Saya terangkan yang B nanti. Saya ke IV dulu. Okay, yang C ni pun sama. Lebih kurang juga ni pasal pinjaman kan. Okay, so saya pinjaman, saya tak nak lagi. Saya akan hold dulu. Saya akan terangkan buat video nantilah. Okay, nanti saya akan bagi video saya terangkan untuk soalan B dengan C. Okay, baik. Sekejap ya. Untuk kan saya dah berjanji minggu lepas kan kita nak buat soalan yang set akhir tahun kan. Sekejap
Okey, saya bagi yang PDF bahagian B, soalan bahagian B dalam grup kita yang form 3 tu. Betul form 3. Okey, saya dah bagi yang PDF tu dalam grup form 3. Okey, awak boleh cuba buat sekarang.
Ada soalan boleh tanya. Boleh tanya terus. Oops. Sorry. Perasan. Sebab dia tengok device satu lagi, tak perasan yang ni dah ter-off. Sorry, tak perasan sebab tadi duduk guna device satu lagi. Tak perasan yang ter-off yang ni. Kalau dalam exam lah kan, awak score lah untuk bahagian A dan bahagian B. Sebab kalau bahagian C kan dia agak susah, dia ada kebat kalau bahagian C tu. So kalau boleh bahagian A dengan bahagian B, tolong score lah. Untuk soalan bahagian B ni awak boleh buat dulu. Kalau ada soalan boleh tanya. Dan untuk lepas kelas ni saya akan bagi soalan yang full bahagian A, bahagian B dan bahagian C. So anggaplah macam exam tapi exam yang boleh rujuk buku. Selama seminggu ni, okay, so awak carilah soalan, ambil masa jawab soalan. Bukalah setiap hari, bukalah sikit-sikit satu soalan ke dua soalan ke, buka setiap hari. Buka buku tajuk ni, pasal tajuk ni ke, soalan ni nombor tajuk apa. Macam soalan nombor 1 ni bahagian nombor indeks. So cek balik bahagian indeks. Itulah.
Nanti saya akan bagi soalan full lah. Yang hantar yang soalan ni boleh buat dulu, yang mana tak boleh nak buat boleh tanya bahagian B. Lepas tu nanti habis kelas ni buat bahagian A, B dan C. Boleh print out soalan, okey, hantar yang screenshot, hantar jawapan lah. Nombor 1 yang ni saya rasa tak ada masalah kan. Yang B pun bilangan angka bererti saya rasa okey. Bilangan bererti semua senang. Lagipun kosong tu sifar tu dekat tengah kan. Okey je ni. Kalau boleh awak jawab semua, nak rujuk buku pun boleh. So, hantar, kalau boleh hantar PDF. Guna cam scanner, lepas tu saya check nanti. Saya akan tengoklah berapa markah nak bagi. Macam tu. Macam exam lah, macam exam. Berapa markah nak boleh bagi. So, awak boleh nampak, oh awak ada potensi nak dapat markah tu. Tak apa, rujuk buku pun tak apa. Maksudnya, bila awak rujuk buku, at least macam dia macam sekarang ni awak nak jawab soalan saya, awak tak study. Tapi nak exam nanti awak study dulu. Nak exam nanti kat sekolah tu awak study dulu kan. Dia samalah, dia lebih kurang je. So awak jawab soalan ni betul atau salah, hantar kat saya check berapa markah dapat. Kira macam ada gambaran lah, dapat exam nanti, dapatlah berapa lah markah. Tentulah. Bukan, tak perlu hantar inilah, tak perlu hantar inilah yang ni. Buat yang mana boleh buat, kalau tak tahu boleh tanya. Kalau boleh saya buat ni sebab supaya korang ada masa nak buat dan boleh tanya soalan yang boleh tak tahu nak buat, boleh tanya dalam kelas terus. Boleh tanya dalam kelas terus.
Atau kalau awak nak buat bahagian A dulu pun boleh. Lagi satu saya dah bagi dah. Yang PDF yang terkini ada soalan, semua soalan A, B, C. Boleh pilihlah soalan nak buat bahagian mana. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ingat topik mana. Ada nak tanya ke? Wah, siap dah Izzati. Okay. Terus je lah bahagian A, bahagian B, C. Siapa dah siap tu? Tiga A bahagian B ke? Tentukan sama ada nilai kecerunan bagi setiap persamaan garis lurus berikut adalah benar atau palsu. Ke soalan yang mana jap? Yang ni lah kan? Sama je bahagian B tu. PDF yang first dengan yang terbaru saya bagi tu sama je. Cuma yang yang baru bagi tu dia ada compile semua. Soalan 3A.
Yang ni ke? Soalan 3A ni. Yang ni ke Daniel? Okey. Tentukan sama ada nilai kecerunan bagi setiap persamaan garis lurus berikut adalah benar atau palsu. Gariskan jawapan anda. Tentukan sama ada nilai kecerunan bagi setiap persamaan garis lurus. Nilai kecerunan, dia tanya nilai kecerunan. So, kecerunan ingat balik Y sama dengan MX tambah C. So, mana kecerunan? Kecerunan ialah M. So, persamaan garis lurus ni awak kena susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kena Y ni satu Y. Tak nak dua Y, kena mesti Y sama dengan. So, dua ni kena pergi ke mana? Pergi sini, bahagi. Dan dua darab Y, so pindah sini jadi bahagi. Lepas tu awak kena kenal pasti yang nilai kecerunan dia. Betul ke tak dua? Untuk yang ni betul ke tak dua? Yang ni betul ke tak dua? Okey, so kalau yang okey, dia suruh sekejap. Kenapa dua ni? Tentukan sama ada nilai kecerunan benar atau palsu. Gariskan jawapan. Ni lah. Nak benar ke nak palsu? Pilih je lah. Bulat pun tak apa. Nak garis pun tak apa. Kecerunan yang ni. Contoh yang ni lah saya ambil yang ni kan. Y sama dengan 5X, 5 tambah 2X. So kalau saya susun dalam garis, Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan, saya tukar 2X tambah 5. Terbalik dah kan, 2X tambah 5. Maka M saya ialah 2. So 2 ni, maka dia adalah benar. So cek 1, 3 tu benar ke palsu? Tu je. Okay, Izzati Nisa nombor 3A sila cek balik 3A tu 1, 2, 3. Cek balik ada yang salah dekat situ. Okay, Izzati Nisa 18/20. Saya tak reply. Okay, 2B. Kejap, ada yang tanya 2B. 2B.
Pada rajah yang berkaitan, O ialah pusat bulatan dan PQ ialah tangen kepada bulatan. O ialah pusat bulatan. Yang mana ada O lah. Yang ni tak ada O, yang ni ada O. So O ni pusat bulatan, titik tengah. PQ ialah tangen kepada bulatan. Okey, mana PQ? Okey, yang ni ada tangen PQ. So padankan setiap rajah yang berikut dengan nilai M yang betul. Okey, yang ni bawah tajuk akhir-akhir kalau tak silap saya kan, bawah tajuk sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, cuba awak tengok balik nota kita hari tu, bab 6 hari tu. Sudut dan tangen. Ada berapa jenis sudut dan tangen hari tu? Kalau macam ni kita ada ingat kalau dalam bulatan apa ni, kalau segi 4, lepas tu yang bertentangan dengan dia ni mesti 180. Bertentangan dengan dia 180. Dengan syarat dia 4 bucu lah. 4 bucu. Segi 4 dalam bulatan. Okey, segi 4 dalam bulatan, sudut yang bertentangan dengan dia, hasil tambah dia ialah 180. Carilah mana jawapan dia, okey. Lepas tu untuk yang ni, kena ingat dia ada lengkuk. Okey, lengkuk yang sama kan, lengkuk yang sama. Lengkuk yang sama, contoh dekat sini dengan dekat sini. Kalau lengkuk yang sama, iaitu lengkuk yang ni, okey, lengkuk di sini dia pergi dekat titik tengah dengan dia pergi dekat bucu. Tak kisahlah bucu mana kan, bucu sini ke. So kalau bucu dia tu X, maka sudut dekat titik tengah tu 2X. Kalau dekat bucu tu, dekat sini ke kan, asalkan lengkuk yang sama. Kalau yang ni lah kan, soalan ni dia guna lengkuk kat sini. Dia saya tanda merah kat sini kan. Lengkuk yang ni lah. Maksudnya lengkuk yang ni. Lengkuk hijau tu. So, lengkuk hijau tu dia bawa ke pusat sini. So, dia boleh jadi dia bawa ke tepi, kat sini ke kan. Kat sini ke. Asalkan lengkuk yang sama. So, kalau lengkuk yang sama tu, dia pergi dekat tepi mesti X. Dan kalau dia pergi dekat tengah, dia akan jadi 2X. Itu hubungan dia lah. Okey. Okay, so kalau kita kena carilah nilai dia X tu, M tu. Lepas tu untuk yang ketiga ni awak kena ingat yang kalau PQ tangent, ni PQ tangent, okay, saya ambil dekat sini. Asalkan PQ tu tangent, untuk yang sini 30 ni dia akan sama dengan yang ni. Kan, kalau tak silap saya. 30 sini dia akan sama dengan sini. Maksudnya sini 30 jugalah. Kalau 88 ni ada tak yang dia sama? 88 dia akan sama dengan yang sini. Okey. Ada lagi nak tanya?
Okey, kalau tak ada soalan itu saja. Awak boleh hantar semua bahagian A, B dan C, okey? Hari Ahad hari Isnin paling lambat, hari Selasa tu kelas. Okey, so jumpa minggu depan. Minggu depan saya akan tengoklah mana soalan yang awak tak boleh jawab. Kalau kita nak bincang kelas, kita bincang. Kalau awak nak tanya, waktu nak jawab tak boleh nak jawab ke, boleh tanya. Okey, itu saja dulu untuk kelas malam ni. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih juga.